dengan sempurna. Saya dah sempurnakan terjemahan buku ni, dah proof 2 kali proof, dah tema, kemudian dah hantar pada penerbit. InsyaAllah buku ini akan terbit, dicetak pada hari Jumaat nanti, insyaAllah hari Jumaat terdekat ni, dan hari Ahad, hari Isnin tu boleh saya berikan pada tuan-tuan, insyaAllah. Dan kita betul-betul menyiapkan buku ni, tuan-tuan. Alhamdulillah ada 2-3 orang ulama menyemak buku saya, terjemahan saya ini. Antaranya Tuan Guru saya, Datuk Hashim Yahya, dan Datuk Saleh Haji Ahmad, dan juga Ustaz Osman Al-Muhammadi. Ada beberapa jabatan agama nak beri lagi juga, tapi lambat sangat proses dia, dan kita mungkin akan gunakan surat autoriti itu untuk cetakan yang kedua, yang ketiga. Alhamdulillah, kita ini juga Allah khususkan seorang yang bermurah hati untuk membiayai percetakan kitab ini, dan dia juga mewakafkan kitab ini untuk kegunaan tuan-tuan. Kita berdoa kepada orang-orang yang bermurah hati ini, mudah-mudahan mereka sentiasa dalam keadaan bahagia, dirahmati Allah, dan diberi ketenangan dan kerahmatan sepanjang masa, insyaAllah. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, dulu kita telah sentuh berkaitan budi pekerti yang baik terbit daripada pelaksanaan solat yang sempurna. Kenapa umat Islam hari ini budi pekertinya keji, kasar, bengis, panas barat, dendam, dengki, fitnah, sum'ah, takaburiah dan sebagainya? Kerana mereka tidak melaksanakan tuntutan solat dengan sempurna. Sebab firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya solat yang sempurna itu boleh mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi perbuatan keji dan munkar ini ada 2 segmen. Satu segmen luaran, satu segmen dalam. Apabila kita gagal melaksanakan tuntutan solat dengan sempurna, kedua-dua segmen keji dan munkar, sama ada bersifat dalaman maupun luaran, gagal kita juga. Sama ada kita gagal juga semuanya atau sebahagian besar dari. Jadi kita cuba tembak premisasi kita. Kalau pula hijrah, lepas Jamaah, lepas Mina, lepas Qara, lepas kitab, lepas masjid, lepas surah, lepas haji, lepas umrah, lepas tukar, lepas segala-gala kita buat, perangai huduh tu masih lagi ada pada diri kita, artinya ada kecacatan dalam pelaksanaan ibadat solat kita. Ini kita nak kena mengaku, dan kena cari guru untuk membimbing kita bagi menunjukkan cara-cara pelaksanaan solat yang sempurna. Jangan kita ambil berat, jangan kita ambil mudah, ambil pusing secara senang saja tentang pelaksanaan solat ini yang kita ambil daripada orang tua kita, ataupun kita belajar masa-masa darjah 6, belajar tingkatan 1, tingkatan 3, lepas tu bawah sampai ke 2, lepas tu duduk cari sebuah ilmu, cari duit, cari apa semua nak senang. Kemudian tahu-tahu tua pergi, baru nak pergi masjid tu juga, barulah nak mengamalkan ibadat solat. Sedangkan tingkat-tingkat yang keji masih lagi gagal ditinggalkan. Itu menandakan solat kita ada cacat celah. Jadi berusahalah untuk menerbitkan budi pekerti yang terpuji, bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Fa innaka la'ala khuluqin 'azim," melalui pelaksanaan ibadat solat dengan baik, dengan sempurna. Jadi kalau ada sifat-sifat yang negatif yang ada pada kita itu, dan masih lagi berulang sifat itu, menandakan ada kecacatan dalam pelaksanaan solat kita, maka sama-samalah kita menambah kebaikan pada itu. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, hari ini kita sambung pelajaran kita berkaitan dengan kewajipan melakukan solat untuk menghadap kiblat. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, menghadap kiblat adalah syarat sah salat. Mana-mana individu, jemaah dan perkumpulan yang bersolat tanpa menghadap kiblat, salatnya tidak diterima oleh Allah. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Baqarah ayat 150, "Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram, wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Daripada mana-mana arah ataupun sudut kamu keluar, maka palinglah wajahmu, yakni menghadaplah wajahmu wahai Muhammad ke arah Masjidil Haram, wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Di mana saja kamu berada, hadaplah wajahmu kepadanya.
Yang dimaksudkan wal muradu bil masjidil haram huna ainul ka'bah. Yang dimaksudkan dengan masjidil haram di sini ialah ain Ka'bah. Katakan kalau kita berada pada masjidil haram dengan jarak yang dekat, kita tak boleh menghadap kepada kerambi masjid ataupun mimbar ataupun mana-mana sudut yang lain, kecuali kalau berada pada hadapan Kaabah yang dekat, kita wajib menghadap kepada ain Kaabah. Jadi lafaz yang dipergunakan dalam ayat surah Baqarah 150 ini umum, yang dikendaki dengan lafaz yang khusus. Oleh itu kita harus memahami cara pengambilan hukum sesuatu ayat ataupun hadis. Bukan berarti diambil secara zahir, tetapi terkadang lafaz yang umum dikendaki secara khusus. Ia berbeza dengan lafaz Allah. Bila disebut lafaz Allah, kata nama hak bagi Allah wajibul wujud. Kata nama Allah wajibul wujud. Tapi ilah, mana Tuhan, boleh dikongsi bersama. Sifatnya adalah inklusif. Maknanya Hindu boleh sebut Tuhan, Kristian boleh sebut Tuhan, Melayu boleh sebut Tuhan, Kadazan boleh sebut Tuhan, Eropah pun boleh sebut Tuhan, Afrika pun boleh sebut Tuhan. Tapi bila sebut Allah, ia adalah kata nama yang hak bagi Allah yang benar, yang esa, yang bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan, esa pada zat, esa pada sifat, esa pada af'al, dan Allah yang diserukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi segala keterangan atau pendalilan yang berkaitan dengan ayat atau hadis mesti diambil secara benar. Adapun sebahagian dari kalangan kita yang menggunakan nama gelaran profesor, doktor, guru ataupun ustaz yang mengatakan bahawasanya tidak ada masalah orang Kristian nak menggunakan kata nama Allah dalam terbitan Katolik mereka, itu adalah pandangan yang batil, yang tidak berasaskan kepada cara pengambilan dalil yang jelas sebagaimana yang dirintis oleh para ahli Quran. Tidak ada ayat ataupun hadis yang membenarkan kita menggunakan nama Allah bagi orang bukan Islam. Kerana bukan Islam itu konsep ketuhanannya jauh bertentangan dengan konsep ketuhanan tauhid yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun ayat-ayat yang terdapat di dalam surah Zukhruf 63 dan juga surah yang lain yang menyebutkan wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah, itu adalah uslub mujadalah. Maksudnya uslub berbantah-bantah. Orang kafir itu bukan nak menerima prinsip ketuhanan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka sengaja berbantah-bantah. Bila Rasulullah menceritakan tentang hari kiamat, mereka tanyakan tentang hari kiamat. Sebab itu Allah menjelaskan amma yatasaalu 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun ila akhir ayat. Apa yang mereka pertanyakan itu? Apa yang mereka ributkan itu? Kejukan itu? Mereka pertanyakan tentang hari berbangkit, tentang berita yang menggempatkan, berita yang besar, 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun, yang mana mereka itu saling berselisih pandangan mengenai hari berbangkit. Ayat ini membuktikan pada kita bahawasanya orang musyrik Mekah, sembah berhala, sembah batu, sembah kayu, sembah bola, sembah bintang, sembah api, sembah matahari, mereka menolak prinsip ketuhanan yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada ayat lain mereka menganggap Nabi itu gila, sehingga Allah menafikan tanggapan mereka yang menyatakan Nabi itu gila. Ama sahibikum bimajnun, Muhammad itu sekali bukan dari kalangan orang yang gila. Jadi kalau orang yang bukan Islam dia menolak prinsip ketuhanan Nabi, maksudnya dia tidak beriman. Kalau dia tidak beriman, bagaimana? Dia hendak dibenarkan menggunakan kalimah Allah dalam keadaan dia menentang Allah, mensyirikkan Allah, mengkufuri segala kitab perintah Allah. Jadi orang bukan Islam, Hindu, Buddha, Yahudi, Kristian, Sahih, wala atau apa sekalipun, sesekali tidak boleh dibenarkan untuk menggunakan kalimah Allah, sebab kalimah Allah eksklusif untuk orang Islam saja. Jadi saya minta gajah-gajah Melayu mana ada duit tu, ini masa untuk membunuh duit dan berbakti pada agama. Tidak gajah-gajah kalau tidak memayung agama, apabila mana mereka mendapat kuasa daripada Allah Subhanahu. Tidak mana-mana pemimpin yang tidak membela agama dan bangsanya daripada dinodai prinsip ketuhanan umat Islam di akhir zaman ini.
Dan kita juga pada kita, kalau kita tidak mengambil berat dan tidak mempertahankan konteks ketuhanan yang sedia ada dalam Islam ini untuk kita bina, supaya anak-anak cucu kita suatu hari nanti tidak terkesan dengan propaganda